Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan Bual Bicara Wanita. Saya Nur Fatihah binti Ahmad, hos anda pada hari ini. Sebelum kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, marilah kita saksikan dahulu video yang disediakan oleh pihak produser. Cuba tengok ni. Oh, banyak juga isu pasal perempuan bekerja ni. Dalam mendepani era globalisasi dan modernisasi kini, wanita sekarang sudah jauh berbeza dengan wanita pada zaman dahulu kala. Hal ini kerana ramai wanita sekarang mempunyai kerjaya dalam bidang kepakaran masing-masing dan peranan wanita bukan saja terhad dalam menguruskan hal rumah tangga, malah ianya telah berkembang dalam menyumbang ekonomi sesebuah negara. Bukan sahaja itu, wanita kini turut menyumbang bakti dalam membangunkan ekonomi dan melibatkan diri secara terus bagi pengurusan pentadbiran politik negara. Wanita memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang bermoral. Akan tetapi, wanita sering menjadi pertikaian bagi masyarakat hanya kerana mereka menginginkan kejayaan yang terbaik. Jadi, pada hari ini, kita ditemani oleh dua wanita yang berkerjaya. Marilah kita bersama-sama mereka merungkaikan jawapan kepada setiap persoalan yang wujud satu persatu. Pertama sekali, saya perkenalkan Dr. Siti Fatimah selaku pensyarah dari Fakulti Contemporary Islam Universiti Sultan Zainal Abidin bersama wartawan kita Ismahani. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya bertemu dengan Ustazah untuk bertanyakan beberapa soalan. Soalan pertama, jadi doktor, seperti yang kita tahu, isu wanita dan kerjaya ini acap kali menjadi buah mulut orang ramai. Jadi bagi doktor, apakah syarat-syarat yang membolehkan seseorang wanita itu untuk bekerja? Merujuk kepada persoalan tentang isu wanita dan kerjaya ini, memang kita kata perubahan sosial lah, perubahan semasa hari ini. Yang pertama, syarat yang pertama mestilah mendapat izin wali ataupun kalau dah kahwin, izin suami. Okay, yang kedua, kena pastikan bentuk kerjaya yang dipilih tidak menyalahi fitrah wanita. Tiga, bila mana keluarnya seorang wanita, perlu menjaga dari sudut aurat. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias. Mesti dia menjaga etika-etika pergaulan di tempat kerja dan pastikan keluarnya seorang diri wanita ini, dia dapat melindungi diri dia daripada sebarang bentuk fitnah. Okay. Beralih pada soalan kedua, sekiranya wanita yang merupakan seorang ibu dan isteri bertugas atau memiliki urusan kerja yang penting seperti melibatkan nyawa insan lain, peranan mana yang harus dimainkan terlebih dahulu sebagai seorang wanita yang berkerjaya atau sebagai seorang ibu dan isteri? Maknanya sini kita panggil di mana fiqh aulawiyat. Apa itu fiqh al-aulawiyat dan fiqhul muwazanat. Fiqh aulawiyat ni maknanya fiqh yang perlu kita utamakan dalam beberapa aspek. Aspek konteks yang kita nak selesaikan tu kita panggil fiqhul muwazanat. Maknanya kita kena timbang mana yang lebih penting dan kita kena timbang. Okay, dalam soal ni Islam dah memberi penyelesaian. Dalam maqasid syariah, dia ada turutan 5 aspek yang perlu dijaga. Yang pertama iaitu penjagaan hifzuddin, jaga agama. Yang kedua hifzun nafs, jaga nyawa, jaga akal. Kemudian jaga harta. Dan yang kelima dari aspek keturunan. Bila bertembung antara peranan seorang ibu, peranan seorang isteri dengan nak menyelamatkan nyawa, sudah tentu nyawa perlu diutamakan sebab dia termasuk dalam 5 aspek yang penting. Ancaman kepada nyawa berlaku di depan kita, kita mengabaikan, melepaskan
ancaman tersebut, membiarkan ancaman tersebut, kita buat tugasan kita yang lain. Sudah tentu akan jadi satu masyarakat yang hidup tak tenang sebenarnya. Sebab tu Islam meletakkan 5 daruriyat ni. Daruri ni makna-makna penting. Kalau kita tak selamat dia, kita tak boleh hidup dengan aman. Itu maksud daruri. Jadi saya rasa jawablah, maknanya perlu apa yang perlu diutamakan dalam konteks pertembungan ya, antara peranan sebagai ibu, isteri dan kerjaya yang untuk menyelamatkan nyawa, sudah tentu nyawa perlu diutamakan. Pada soalan yang ketiga, bagi seorang wanita yang menukar identiti atau menyamar semasa bekerja, contohnya polis yang mengendalikan kes pemerdagan manusia di kelab malam, apakah hukum bagi perbuatan tersebut? Dalam soal ni tidak menjadi masalah. Hukumnya adalah harus dibolehkan, terutama isu yang melibatkan pemerdagangan manusia ni banyak aspek dok. Pemerdagangan mungkin boleh menyelamatkan nyawa, ataupun pemerdagangan yang melibatkan anggota badan, itu pun perlu diatasi lah. Maknanya dia, seorang wanita ni tidak menjadi masalah lah, dibolehkan lah benda ni. Harus untuk menjadi penyamar, namun dalam aspek bagaimana dari sudut penampilan diri itu yang merujuk kepada persoalan pertama tadi lah. Kalau lah kerja tu terpaksa membuka aurat dan sebagainya, hukumnya haram lah. Sebab kita masih ada ruang lagi orang lelaki yang boleh buat. Terima kasih Ismahani atas wawancara yang ringkas dan jelas sebentar tadi. Berdasarkan penjelasan Dr. Siti Fatimah sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan zaman. Tidak ada fatwa atau syarat yang mengatakan bahawa ianya haram bagi kaum wanita untuk berkejaya. Namun, harus kita tekankan di sini bahawa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kaum wanita bagi membolehkan mereka mempunyai sebarang pekerjaan. Sebagai contoh, mereka terlebih dahulu haruslah meminta izin kepada wali atau suami sekiranya sudah berkahwin. Selain itu, seorang wanita haruslah mengutamakan kepada keluarganya lebih daripada dia mengutamakan kepada pekerjaannya. Namun, keutamaan itu tidak tetap dan berubah tak kala peranan bertembung dengan nyawa insan lain. Dalam konteks ini, Islam menekankan bahawa bila mana wujud ancaman nyawa, maka nyawa tersebut harus diberikan keutamaan terlebih dahulu meskipun ianya merupakan orang luar. Mana mungkin wujud sebuah masyarakat yang harmoni seandainya setiap individu bersikap mementingkan diri sendiri sehingga mengakibatkan nyawa insan lain berkorban. Akhir sekali, umum kita ketahui bahawa haram bagi seorang wanita untuk membedahkan aurat mereka khususnya dalam urusan pekerjaan. Tambahan lagi, ianya merupakan syarat bagi seorang wanita untuk bekerja. Namun, Islam telah mengharuskan perkara tersebut dengan syarat tidak ada insan lain yang lebih sesuai dan layak untuk melakukan tugas tersebut dan hanya jika dalam keadaan yang terdesak. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam kes pemerdagangan manusia atau organ di mana wanita acap kali menjadi sasaran mangsa utama. Oleh itu, lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut jika kaum wanita itu sendiri yang turun padang dan menjadi saksi dan mata dalam. Sekarang, kita beralih kepada sumber rujukan seterusnya di mana ia memfokuskan dalam segi undang-undang bersama dengan wartawan kedua kita iaitu Zarid Safia. Bersama dengan saya hari ini ialah Dr. Iliana binti Cherosi, Ketua Pusat Pengajian Undang-Undang di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNISA. Assalamualaikum Doktor, izinkan saya mengajukan beberapa soalan. Umum kita ketahui bahawa wanita kini mampu berdiri dengan sendiri sebaris dengan kaum lelaki, khususnya dalam arena pekerjaan. Namun, masih wujud beberapa persoalan di kalangan masyarakat. Contohnya, terdapat spekulasi bahawa wanita yang bekerja lebih cenderung ke arah pencenaian berbanding dengan suri rumah. Apakah komen doktor tentang isu ini? Okey, terima kasih. Nama tadi? Saya Safia. Safia. Terima kasih Safia. Okay, for the question. So, actually, bagi saya, itu adalah spekulasi lah. So, kalau kita kira rata-rata pasangan yang bercerai ni bukan disebabkan sama ada isterinya itu sebagai suri rumah ataupun bekerja. Bagi saya ialah ada sebab lain lah yang lebih mendesak ke arah perceraian itu sendiri. Cuma mungkin spekulasi ni timbul disebabkan independent woman tu, maknanya betapa berdikarinya seorang wanita yang bekerja itu. Jadi bila mana beliau mungkin sekiranya menghadapi masalah rumah tangga, beliau lebih bukan lebih mudah lah, tapi lebih berani untuk ke depan dan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Syariah dan seterusnya mendapatkan perceraian itu sendiri. Berbanding dengan mungkin kita kira pada masa
dahulu lah, mungkin 20-30 years ago, bila di mana perempuan yang ada education tak seramai yang sekarang. Mungkin pada masa itu lebih ramai isteri rumah. Jadi mungkin walaupun menghadapi masalah rumah tangga yang agak serius, tapi mungkin kerana tidak ada option lah untuk beliau keluar daripada masalah tersebut, maka beliau memilih untuk tinggal dan menghadapi masalah tersebut hingga ke akhir hayat. So bagi saya, this is a speculation. So it doesn't matter whether that woman is a working lady or just a housewife, but the most important thing is that for that keluarga lah, supaya menjaga amanah masing-masing supaya tidak mendatangkan masalah di kemudian hari lah, dan just seterusnya menjurus ke arah perceraian rumah tangga lah. Perkara 11 dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan tentang kebebasan agama. Namun bagaimana pula dengan sikap segelintir majikan menafikan hak tersebut, khususnya kepada wanita? Sebagai contoh, pakaian yang ditetapkan oleh beberapa syarikat penerbangan di mana wanita yang ingin bekerja sebagai pramugari tidak dibenarkan untuk memakai tudung atau diwajibkan untuk mengenakan skirt. Bukankah perkara tersebut bertentangan dengan perlembagaan di mana setiap individu memiliki hak untuk beramal dengan agama masing-masing? Okey. Ya, tepat. Kalau kita kira perkara 11 atau artikel 11 kepada Perlembagaan Malaysia, mengatakan bahawa semua orang mempunyai hak untuk beramal dengan agama masing-masing. Tapi kita harus ingat maknanya kebenaran untuk beramal atau mempraktis the religion ni ialah perkara personal, perkara persendirian. So tak adalah bila ada freedom of religion ataupun bila ada artikel 3 regarding Islam is the religion of salvation, itu bermakna semua orang di Malaysia ini harus ataupun wajib mengikut semua prinsip Islam. Itu tidak membawa kepada itulah. Berkenaan dengan hak untuk bekerja tadi tu, memang sebenarnya itu agak bercanggah lah, sebab kita sebagai kita ada hak sebagai rakyat Malaysia untuk mengamalkan agama kita. Jadi majikan kita sepatutnya, selagi benda itu tidak bertentangan dengan artikel 11 perkara 11(5), iaitu ia mengatakan bahawa this article does not authorize any act contrary to any general law relating to public order, public health or morality. So selagi tidak bertentangan dengan public order, public health atau morality, makanya majikan itu tidak bolehlah menghalang seseorang itu daripada mengamalkan agamanya, contohnya bertudung. Tapi contohnya kan, kalau kita di pejabat-pejabat kerajaan, kita tidak dibenarkan memakai kurta ataupun menutup muka, itu ialah kena perkara 11(5) inilah yang mengatakan bahawa kita tidak bolehlah melakukan sesuatu yang tidak selari dengan public order, tidak selari dengan public health atau morality. Maknanya kalau ia menutup ni, kita boleh rasa mungkin tak selesa ataupun ia mungkin ada perkara lain lah yang berbangkit di kemudian hari. Tapi berkenaan dengan sekadar memakai tudung seperti itu, jadi sebenarnya tak bolehlah perkara itu dilakukan. Majikan yang lebih memberi tumpuan atau manfaat kepada kaum lelaki. Isu ini mungkin tidak wujud dalam sektor kerajaan, tetapi wanita yang bekerja di sektor swasta dikatakan mendapat imbuhan atau gaji yang lebih rendah berbanding lelaki. Pada pendapat doktor, adil ke bagi wanita untuk dilayan sebegitu sedangkan kedudukan wanita dan lelaki itu setara? Kedua-duanya memiliki hak yang sama di sisi undang-undang. Bagi saya tidak adil lah. Okey, memang betul daripada segi kerja government sector ni tak ada masalah tersebut lah. So as long as we got some qualification, so according to level tertentu tu memang gaji samalah sama ada lelaki ataupun wanita. Tapi di private sector malangnya wujud isu-isu sebegini, sebabnya kita beri kebebasan lah kepada majikan-majikan di private sector ini untuk daripada segi tangga gaji dan sebagainya, itu adalah according to them lah. Tapi secara pendapat peribadi saya lah, dan juga secara profesionalnya juga saya rasa ia adalah sangat tidak adil. Sebab kenapa kita perlu ada bias terhadap wanita kerana level education yang sama, iaitu pangkat yang sama, tangga kerja, tanggungjawab yang sama. Kenapa perlu ada perbezaan dari segi gaji? Jadi pada pendapat saya itulah tidak adil lah. Cumanya dari segi perundangan tidak ada undang-undang basically yang boleh menghalang, kerananya kebiasaannya di private sector tu gaji setiap individu itu adalah berbeza dan ialah sangat secret lah, sangat private, PNC lah. Saya pernah bekerja di private sector
di mana masa saya nak menandatangani perjanjian untuk bekerja di syarikat tersebut juga saya perlu menandatangani perjanjian bahawa saya tidak akan bertanya mengenai gaji. Saya punya colleague lah, rakan-rakan yang lain. So biasanya di private sector itu ia adalah sangat fancy sebab dia punya gaji sangatlah, dia punya luas lah dia punya spektrum tu. Daripada katakanlah daripada contohnya lah saya bagi tangga 5,000 ke 15,000 contohnya, sangat luas pada tangga sama. Anyone can be according to experience, according to apa yang majikan rasa seseorang itu boleh tawarkan kepada syarikatnya lah. Terima kasih Zarid Safia atas wawancara yang bermanfaat sebentar tadi. Perspektif setiap individu itu berbeza, namun sangkaan masyarakat yang menunjukkan bahawa kejayaan wanita adalah punca utama penceraian tak lain tak bukan hanyalah auta semata-mata. Kejayaan wanita mungkin akan menjadi salah satu sebab mengapa sebuah penceraian itu berlaku, namun ia bukannya punca utama keruntuhan dalam sebuah rumah tangga. Sebaliknya, isteri yang berkejayaan ini didapati lebih baik dan lebih bijak dalam memainkan peranan mereka sebagai isteri dan menguruskan rumah tangga mereka. Hal ini kerana isteri yang berkejaya lebih tahu hak yang dimiliki oleh mereka dan bagaimana sebuah sistem perundangan itu bergerak. Jika dilihat dalam statistik atau rekod negara sekalipun, peratusan penceraian yang disebabkan oleh kerjaya isteri adalah amat-amat rendah. Seterusnya, tindakan majikan yang menghalang wanita untuk mengenakan pakaian mengikut kehendak mereka seperti memakai tudung atau berpakaian yang labu, terang-terangan bercanggah dengan perkara 11 yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam hal ini, kebebasan kaum wanita telah disekat bukan sahaja dalam konteks pemakaian, malah kebebasan dalam mengamalkan agama masing-masing. Namun, harus saya tekankan di sini bahawa premis swasta mempunyai piawaan atau syarat-syarat mereka sendiri yang mengikut manfaat dan kelebihan oleh mereka kepada para pekerja. Oleh hal yang demikian, suara-suara pekerja wanita akan terhalang dan mereka terpaksa tunduk dan akur kepada kuasa yang dimiliki oleh majikan mereka. Akhir sekali, dalam soal kedudukan dan tangga gaji, kaum wanita sering mendapat layanan yang tidak adil dalam dua perkara tersebut, meskipun kedua-duanya mempunyai hak yang sama di sisi undang-undang. Dalam hal ini, meskipun Islam tidak mengangkat darjat lelaki yang lebih tinggi daripada wanita, namun masyarakat sering memberikan layanan yang istimewa kepada kaum lelaki. Tambahan juga, tidak wujud undang-undang khusus yang boleh menghalang perkara tersebut daripada berlaku, khususnya dalam sektor swasta. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam sentiasa memberikan kedudukan istimewa kepada kaum wanita setaraf dengan kaum lelaki. Perkara yang sama turut berlaku dari segi undang-undang. Meskipun terdapat beberapa aspek yang menghalang wanita daripada terlibat secara langsung dalam sesebuah kerjaya, namun perkara tersebut berubah tergantung pada syarak dan keadaan. Kedudukan wanita dan lelaki itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, dan salah satu daripadanya. Namun, kita hidup dalam satu masyarakat di mana ia membentuk perundangan dan tata cara kehidupan. Meskipun begitu, masyarakat kini lebih berfikiran terbuka, tidak seperti dahulu. Seperti yang kita dapat lihat, tata cara pemakaian pramugari seperti pengurusan British Airways yang telah memberikan kebebasan kepada staf penerbangannya untuk memakai tudung dan juga pengurusan Malaysia Airlines yang sedang berusaha untuk mengubah reka bentuk kebaya pramugarinya supaya lebih sopan bersesuaian dengan tuntutan syarak dan hak serta kebebasan wanita untuk beramal dengan agama. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.